Matius bab 9. Yesus menaiki sebuah perahu lalu ke seberang dan sampai di bandar tempat dia tinggal. Beberapa orang membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Tegapkanlah hatimu, anakku, dosamu telah diampunkan." Sebilangan ahli Taurat di situ berpikir dalam hati, "Orang ini mengkufuri Allah." Yesus tahu apa yang difikirkan oleh mereka itu, lalu dia berkata, "Mengapa kamu fikirkan perkara sejahat itu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan, dosamu telah diampunkan, atau bangun dan berjalan? Aku akan membuktikan kepadamu bahwa di bumi ini anak manusia berkuasa mengampunkan dosa." Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangun, angkat tikarmu dan pulanglah." Orang lumpuh itu pun bangun lalu pulang ke rumahnya. Melihat kejadian itu, orang di situ ketakutan dan memuji Allah yang memberikan kuasa yang sedemikian besarnya kepada manusia. Yesus meninggalkan tempat itu. Ketika Yesus berjalan di situ, dia terpandang seorang pemungut cukai bernama Matius sedang duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Lalu Matius berdiri dan mengikutnya. Ketika Yesus sedang makan di rumah Matius, ramai pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Orang Farisi yang melihat perkara itu bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus terdengar pertanyaan itu, lalu menjawab, "Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Kajilah erti ayat ini. Aku menghendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Itulah maka aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Selepas itu, para murid Yohanes Pembaptis mendapatkan Yesus lalu bertanya, "Mengapakah kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab, "Patutkah tetamu dalam jamuan perkawinan bersedih semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan percakain baru, kerana tampalan itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian. Begitu juga, tiada siapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, kirbat itu akan pecah, air anggur itu akan terbuang, dan kirbat itu pun rosak. Air anggur yang baru mesti dituangkan ke dalam kirbat kulit yang baru, dan kedua-duanya selamat." Sedang Yesus berkata-kata hal-hal ini kepada mereka, seorang ketua Saumaah bersujud di hadapannya lalu berkata, "Anak perempuanku baru meninggal dunia. Datanglah, letakkan tanganmu di atasnya supaya dia hidup kembali." Yesus pun bangun lalu pergi bersamanya, diiringi oleh murid-muridnya. Ketika itu, ada seorang wanita yang telah menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mendekati Yesus dari belakang lalu menyentuh ujung jubahnya. Fikir wanita itu dalam hatinya, "Apabila aku sentuh jubahnya, tentu aku akan sembuh." Yesus menoleh dan melihatnya, lalu berkata kepadanya, "Tegapkanlah hatimu, anakku. Imanmu telah menyembuhkanmu." Seketika itu, wanita itu sembuh. Apabila Yesus sampai di rumah ketua itu, dia nampak para pemain seruling dan semua orang di situ kelam kabut. Dia berkata, "Keluarlah kamu semua. Anak ini bukan mati, cuma tidur." Mereka mentertawakan Yesus. Tetapi setelah mereka keluar, Yesus masuk ke bilik anak perempuan itu dan memegang tangannya, lalu anak itu bangun. Kabar ini tersebar ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, 2 orang buta mengikutnya sambil berseru, "Wahai anak Daud, kasihanilah kami." Ketika Yesus masuk ke rumah, kedua-dua orang buta itu mendekatinya. Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat menyembuhkanmu?" "Percaya, Tuhan." jawab mereka. Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Kerana imanmu, terjadilah seperti apa yang kamu inginkan." Pada ketika itu juga mereka menjadi celik. Yesus mengingatkan mereka, "Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun."
Tetapi mereka pergi menyebarkan kabar tentang Yesus ke seluruh daerah itu. Selepas itu, seorang yang bisu kerana dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus. Yesus menghalau roh iblis itu, dan serta-merta orang itu mula berkata-kata. Semua yang melihatnya tercengang lalu berkata, Belum pernah kami lihat hal begini di Israel. tetapi orang Farisi berkata, Ketua roh iblis telah memberi dia kuasa untuk menghalau roh-roh iblis. Demikianlah Yesus berjalan dari bandar ke bandar, dari pekan ke pekan. Dia mengajar di Saumaah dan menyampaikan Injil tentang kerajaan Allah, serta menyembuhkan semua penyakit dan kesakitan. Apabila Yesus melihat orang yang ramai itu, dia berbelas kasih terhadap mereka, karena mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Tuaian banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuan yang empunya tuaian itu, supaya menghantar pekerja untuk menuai. Matius bab 10. Yesus memanggil 12 orang muridnya, lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan. Nama 12 orang itu ialah Simon yang dipanggil Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedius, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius yang dahulunya pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Patriot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus 12 orang murid itu dengan petunjuk demikian. Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati, ubati orang yang berpenyakit kusta, dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Janganlah bawa wang emas, perak, maupun tembaga dalam tali pinggangmu. Jangan bawa beg, atau 2 helai baju, atau kasut, atau tongkat dalam perjalananmu, karena seorang pekerja layak menerima makanannya. Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambutmu. Menetaplah di rumahnya hingga kamu beredar dari tempat itu. Ketika kamu masuk ke rumah itu, berilah salam. Jika penghuni di rumah itu layak, biarlah salam sejahteramu merestui mereka. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu. Sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman itu, hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada atas bandar itu. Dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Berhati-hatilah, karena kamu akan ditangkap lalu diseret ke mahkamah dan akan disebat di saumaah mereka. Keranaku, kamu akan dibawa ke hadapan pemerintah dan raja sebagai saksi kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka menangkapmu, janganlah khawatir tentang apa yang harus kamu katakan atau bagaimana kamu harus mengatakannya. Kamu akan diberitahu apa yang harus kamu katakan pada waktu itu. Bukanlah kamu yang bertutur, tetapi roh Bapamu yang bertutur melaluimu. Saudara akan berlaku khianat terhadap saudara, bapa terhadap anak, dan anak terhadap ibu bapa, lalu menyerahkan mereka untuk dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua orang kerana namaku. Tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir akan diselamatkan. Apabila kamu dianiaya di sesuatu bandar, larilah ke bandar lain. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Anak Manusia akan datang semula sebelum kamu sempat menyelesaikan kunjungan di semua bandar di tanah Israel. Tiada murid yang melebihi gurunya, tiada hamba yang melebihi tuannya. Murid haruslah berpuas hati menjadi seperti gurunya,
Hamba haruslah berpuas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipanggil Belzebul, betapa lagi ahli-ahli keluarganya. Jangan takut akan manusia. Yang tersembunyi akan dinyatakan, yang dirahasiakan akan didedahkan. Apa yang kukatakan kepadamu secara rahasia, sampaikanlah secara terang-terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, umumkanlah dari atas bumbung. Jangan takut akan mereka yang hanya dapat membunuh jasad, tetapi tidak berkuasa memusnahkan jiwa. Takutilah dia yang berkuasa memusnahkan jasad dan jiwa di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dibeli dengan harga 1 shilling, namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin bapamu? Setiap helai rambut di kepalamu telah dihitung. Oleh itu, usahlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sesiapa mengakuiku di hadapan orang ramai, akan kuakui di hadirat Bapa-Ku di surga. Sebaliknya, sesiapa yang menyangkalku di hadapan manusia, akan kusangkal di hadirat Bapa-Ku di surga. Jangan sangka aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai ke dunia melainkan pedang. Dengan kedatanganku, anak lelaki melawan bapanya, anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ahli keluarganya sendiri akan menjadi musuhnya. Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang enggan memikul salibnya dan mengikutku, tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya, dan sesiapa yang kehilangan hidupnya kerana menjadi muridku akan mendapat hidupnya. Sesiapa yang menyambutmu, menyambutku juga, dan sesiapa yang menyambutku menyambut dia yang mengutusku. Sesiapa yang menyambut seorang nabi kerana dia seorang nabi, akan menerima ganjaran seorang nabi. Sesiapa yang menyambut seorang yang benar kerana dia seorang yang benar, akan menerima ganjaran seorang yang benar. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang memberikan minum walau hanya secawan air sejuk kepada seorang muridku yang paling rendah pun kerana dia muridku, pasti akan mendapat ganjarannya.